Saya pernah solat dengan, saya pernah solat Ayuh. dengan maknya Ustaz. Saya pernah solat dengan maknya. Pernah solat kan? Bila alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin kan kita amin dia. Amin. Dia lembut Ustaz. Saya jadi macam terdiam. Saya jadi terdiam Ustaz. Saya kata Allahu akbar kan. Tapi tak apalah kan. Yang menerima dia adalah Allah, bukan kita. Kita tidak boleh tak semua sama je Izan kan. Penting saya pun dah dia orang bukan sebab dia orang, sebenarnya untuk hati sendiri kan. Supaya kita sesayang pada semua orang dan kita menyampaikan kebenaran tu dengan rasa kasih sayang, dengan kebaikan, dan kita doa semua boleh jadi baik, boleh berubah. Saya percaya macam sama itulah anak-anak kecil-kecil yang tu terbiar banyak di dalam tak ada mak, tak ada ayah, dia orang rindu kan. Rindu. Betul Ustaz. Tapi kalau orang-orang macam gini ke Ustaz kan, tak kisahlah maknya ke apa benda ke, orang yang macam tersasar. Saya tengok kadang-kadang dia orang ni baik Ustaz, tapi dia orang mungkin segan kan. Macam saya dulu kan, dulu kita nakal kan, tapi bila ada satu-satu time mungkin Allah hantar apa ni, macam kita rasa nak solat, hantar satu perasaan macam aku ni jauh sangat, lepas tu kita start solat, Allahu Akbar kan. Lepas tu bila habis solat, Assalamualaikum, kawan pun kata, kau solat kau solat. So macam mana Ustaz pendedahan tu? Adakah salah kita atau salah kawan? Tak tahu apa nak jadi. So pada saya, kita sendiri kena cari inisiatif untuk dekatkan diri dengan orang-orang yang dekat dengan solat, orang-orang yang dekat dengan agama, dekat dengan Quran. Tapi macam mana pula Ustaz punya pengalaman yang Ustaz tengok? Dia perlukan suasana yang baik kan, suasana yang baik. Perlu kawan-kawan yang baik ni. Kita kawan semua orang, tapi ada kawan-kawan yang baik yang memang kita berkawan dengan dia, tiba-tiba teringin nak baca Quran, kawan tiba-tiba rasa nak semayang je. Kawan-kawan yang selalu duduk dengan dia, kalau tak semayang tu bukan kita, azan je dengan kita sekali semayang jemaah. Azan je dengan kita baca Quran dengan kita macam nak ikut dia baca Quran macam tu. Saya ingat dulu saya kecil-kecil lah, ramai orang yang pendakwa ni, dia orang banyak bawa saya, jadi saya berkawan dengan dia orang sampai kita jadi macam kat mana-mana, dekat airport dia orang semayang, dekat stesen bas pergi luar negara, kat mana-mana, jadi macam dah biasa dah. Semayang atas flight. Dia bila berkawan ni tak payah belajar lama-lama. Kalau belajar macam tu dia jadi susah kan, belajar macam mana semayang. Tapi bila kita berterbang, ada seorang kawan dia ni kaki semayang, kita tengok macam ni semayang senang je, tak susah pun. Macam mana dengan kibat, dengan wuduk, dengan apa, rupanya senang je. Barulah kita kat kapal terbang yang kat mana-mana pun semayang. Saya pernah sekali semayang dekat airport, dekat airport Karachi tau Azan. Karachi masa tu umur 19, duduk kat airport. Tiba ada suatu orang perempuan France, cantik, seksi sikit lah. Lain macam Ustaz. Pasal kita nak cerita pasal perempuan ke pasal nak cerita pasal tadi? pasal dia dua-dua sekali lah dah malam-malam. Tak tahu kenapa design lain sikit cerita dia. Tak apa Ustaz, kita dia pun doa, nampak dia, saya doa ya Allah bagilah dia hidayah. Tiba-tiba naik kapal terbang, duduk sebelah Zizan, duduk sebelah. Sebelah. Ya Allah makbul pula doa. Duduk sebelah dalam kapal terbang. Ustaz doa benda lain, dia duduk sebelah Ustaz. Duduk sebelah. Ya Allah tu tak apa tu, tasbih tu pegang gitu kan, pakai serban. Pergi bila air tangga serban. Masa tu umur 19. Tangga serban. Ringan sikit rasa tu. Kepala dia ringan sikit kan. Kalau tangga rupiah lagi ringan. Ustaz, Ustaz dah pegang tasbih dah. Ustaz umur 19. Pada dulu kan muda-muda lagi semangat je kan. Sekarang kurang sikit semangat. Sekarang ni Ustaz umur apa? Sekarang kita lebih kurang kan. Kita sebaya kan. Tak tahu, saya 36 tahun ni. Ustaz berapa? Tapi 84 kan. Oi, sama umur kita Ustaz. Sama kan? Tapi nampak macam Zizan muda banyak lah. Zizan macam sama lebih kurang. Itulah mungkin ada amalan-amalan. Saya ingat Ustaz muda pada saya. Maknanya Ustaz umur 19, Ustaz pegang tasbih. Umur 36, Ustaz bawa wai suku. Lain macam Ustaz punya kehidupan. Dia jadi tengok. Okey, berbalik cerita tadi Ustaz. Lepas tu tiba-tiba duduk sebelah, saya pun berbual lah Izan, peramah, duduk sebelah orang cantik, peramah sikit. Berbual. Lepas masuk waktu semayang subuh, saya pun bangun, saya semayang menghadap ke dia sebab kiblat check ke menghadap ke situ. Allahu Akbar, saya semayang. Dia tengok saya semayang Izan. Tadi saya tengok dia, sekarang dia tengok saya pula. Dia tengok Ustaz pula. Okay.
Bila dia tengok saya semayang, saya jadi tak berapa khusyuk. Tiba-tiba terbaca kuat sikit, tak ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya senyum-senyum baca. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahim. Jadi baca. Maliki yaumiddin. Sedap jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya senyum baca beri salam. Lain macam ah. Kalau saya pakai side mirror, saya tak pusing. Saya tak side mirror. Habis dia tanya orang Islam, saya pun dakwah dia sikit-sikit. Jadi cerita saya ringkaskan. Perempuan France masuk Islam. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lepas tu kawan-kawan saya kat sana, tak lama dah kawan saya tu minta tolong ajar. Tak lama kahwin dengan kawan saya tu. Ya Allah, kawan saya tu boleh tahan juga. Orang suruh ajar agama, dia kahwin pula Izan. Kalau orang tanya, dia bukan ajar tak ikhlas dakwah, kurang ikhlas sikit. Yang tu kurang ikhlas sikit dakwah. Dia bukan ajar, dia kurang ajar Ustaz. Dia makan seorang. Bagi tu ajar semayang, dia ajar. Jadi wife dia lah sekarang ni Ustaz. Masya Allah. Jadi betul tak Izan, banyak orang-orang yang bila kita walaupun cuma semayang kan, dia tengok dia rasa tenang, dia rasa bahagia. Ini kan pula kalau kita bersedekah Izan. Selalu orang kait orang Islam ni pada dulu kan tak tahu mungkin orang selalu kait Islam ni teroris, yang tak baik. Pada dulu-dulu kan orang takut Izan kalau tengok pergi kopi-kopiah janggut-janggut kat mana-mana kat luar negara kan. Tapi apa yang kita nak perlu kedepankan dengan media yang ada sekarang, antara yang paling besar ialah kasih sayang. Bukan soal duit berapa ringgit kita beri, tapi soal kita ambil berat pasal mereka tu kan. Selalu apa benda tak, orang tua-tua kan, people don't care how much you know until they know how much you care. Begitu bunyi. Macam tu Ustaz. Macam ambil berat sangat, tapi rupanya tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa tak nak ambil. Kita tunjuk rasa ambil berat pada mereka. Yalah. Betul. Satu lagi saya salute Ustaz. Ustaz ni tak ada dendam dengan orang. Orang buat macam mana pun Ustaz okey. Orang buat apa pun Ustaz tenang. Ustaz maafkan. Macam mana Ustaz nak create perasaan tu Ustaz? Tengah orang susah tau. Bila dia kata musuh, dia musuh lah orang tu. Tapi kalau Ustaz ni kalau kata musuh, Ustaz lah doa supaya musuh tu okey. Mungkin musuh tu sayang Ustaz balik. Ustaz sayang lagi musuh tu. Macam mana nak create rasa tu Ustaz? Itu tips saya rasa yang paling penting tu kena ada tu. Ada riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga. Dia kata Allah kata, sebut amalan kamu. Dia kata tak ada apa amal saya ni. Kalau bahasa kita gitulah, tak ada amalan saya. Tahu tak apa amalan dia? Dia sentiasa memaafkan orang lain. Maaf ni maksudnya kita melupakan kesalahan daripada kita. Kita lebih apa, kita selalu tak perkataan baik, rasa orang lebih baik daripada saya, lebih baik daripada saya. Cuba Zizan ikut saya kata, sebaik-baik saya. Macam mana? Sekali lagi. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Gemuk-gemuk ikan. Pasti ada tulangnya. Kurus-kurus ikan. Pasti ada dagingnya. Daging ke isi Ustaz? Isi alamak silap Cina Zat. Betul. Next. Sebaik-baik orang mesti ada buruk dia. Seburuk-buruk orang ni mesti ada baik dia. Memaafkan orang tidak membuat hidup dia menjadi baik. Memaafkan orang membuat hidup kita menjadi baik. Membenci orang tak buat hidup orang jadi buruk. Membenci orang membuat hidup kita jadi susah, jadi pedih. Ramai orang dia dulu katalah maaf, bapak dia mangkuk katakan. Jahat lah. Bukan mak dia jadi kaki pukul jahat. Dia pun dendam dengan bapak dia. Satu hari dia teruskan hidup, dia jadi trauma kan. Dia tak dapat, bukan maksud dia jadi disimpan lama sangat. Akhirnya bila dia berkawan, dia nak berkeluarga Rizal dengan siapa-siapa, dia akan rasa macam dia teringat-ingat bapak dia. Walaupun baru sehari dia telah letak suami dia tu macam bapak dia dulu. Tu kesan dendam dan dia tak boleh bahagia dalam hidup. Sebab tu dia kena belajar, walaupun berat, bukan maafkan tu maksud kena pergi cari bapak tu nak kena tak, tapi dalam doa tu kata, ya Allah, saya sedih bapak saya buat macam ni, saya serah pada engkau. Dia kena letak penyerahan kepada Allah. Dan sampai satu hari Allah, hati dia ni tak berdendam, terlampau benci orang. Tak heran. Macam kenapa bapak aku ni? Kenapa bapak?
Tak, dia ingat bapak dia lahirkan dia, bapak dia lahirkan dia pula dah. Dia teringat bapak dia tu ayah dia. Bapak dia tu ayah, macam mana ayah saya, mak saya. Mereka ada keaiban, keburukan, tapi mereka tak pernah kurang sayang saya. Tu antaranya lah. Maaf. So maafkan orang, maaf. Kalau tak boleh maaf sangat, kalau tak boleh maaf sangat, saya ingat satu, nangis pada Allah. Kedua, kita ni Allah kalau ada pahala untuk sabar cercaan dia kepada saya, kejian dia, saya hadiahkan buat arwah mak saya. Saya tak boleh bagi dia duit dah mak. Tapi saya boleh bagi hadiah pahala sabar. Ramai orang ingat masuk syurga solat, puasa, zakat, itu semua wajib. Tapi sebenarnya kedudukan kita di sisi Allah berdasarkan kesabaran kita dalam menanggung ujian. Sabar dalam menanggung ujian. Ada orang baru kahwin, terpaksa jaga anak. Ada orang suami meninggal. Ada orang jadi ibu tunggal, kakak anak seorang diri. Anak tu dia seorang-seorang menjaga, tak kahwin lain. Ustaz, ya Allah, lain Ustaz. Allah Akbar. Ada yang ayah, mak tak ada. Jadi ujian beza-beza. Ada orang miskin Nizan pada kecil. Jadi sabar menanggung ujian tu buat seseorang tu disayangi oleh Allah SWT. Gitu. Sabar ujian. Jadi antaranya orang marah kita sabar. Sangka baik. Macam Zan cakap, dia kata kita. Kalau dia tak kata kita, mungkin kita tak jadi terkenal Zan. Orang dah kata jadi terkenal tak? Betul. Iyalah, betul lah tu Ustaz. Itu rezeki. Kan terkenal tu rezeki. Itu bukan nak terkenal tu, tapi lepas tu tiba-tiba jadi rezeki kat sini kan. Rezeki sini macam-macam rezeki datang yang lain-lain. Tapi pada saya terkenal itu adalah rezeki. Allah mengangkat kita untuk kita dikenali. So once Allah letak stage, dan bila kita duduk dekat stage tu, apa tugas kita? Tugas kita nak tunjuk benda yang negatif ataupun nak tunjuk benda yang positif? Pada saya itu rezeki Ustaz lah. Itu rezeki Ustaz. Betul-betul Ustaz. Di tahun 2020 ni, dalam keadaan yang susah macam ni, macam artis pun ada yang tak ada job, ada yang ada job kan, macam-macam. Tapi Ustaz tengah buat, orang kata tengah bersusah payah duk hantar barang itu semua, Allah mengangkat lagi martabat tu. Allah mengangkat lagi level Ustaz tu untuk ke next level, untuk orang lagi kenal, dan untuk Ustaz lebih buat kerja lagi. So saya dan mewakili Malaysia doakan Ustaz, tolong jangan mengalah Ustaz. Teruskan usaha Ustaz, teruskan apa yang Ustaz buat tu, teruskan bantu orang susah. Kalau tak ada orang macam Ustaz ni, siapa nak bantu orang lain? Dan kalau orang macam Ustaz bantu orang lain jadi malu sebab tak buat kerja, sebab tak bantu orang lain. Saya rasa itu adalah satu perbuatan yang membuatkan saya ni macam, aku ni sihat ni. Dia kata, kenapa aku tak boleh buat macam Ustaz buat? Terus saya rasa macam itu, dan saya nak orang juga rasa macam itu. So terus saya rasa nak ambil tahu, orang ni dah makan belum? Orang area rumah saya ni ada ke orang susah? Terus saya rasa macam gitu Ustaz selepas saya tengok beberapa video Ustaz. So for me itu inspirasi. Inspirasi tu tak perlu kita tunjuk pun macam saya nak buat anda semua rasa begini-begini. Tak perlu pun. Ustaz just buat, kesian orang ni, Ustaz just buat macam gitu je. Tapi pada saya setengah orang buat tak sampai Ustaz. Tapi Ustaz buat tu bukan untuk sampaikan, Ustaz buat nak bagi tahu orang ni susah, orang ni susah. Dan benda Ustaz buat tu tak perlu diberitahu pun supaya korang kena buat. Tapi tiba-tiba orang sendiri rasa nak buat. So itu benda yang ikhlas saya rasa. Ikhlas ni benda dia macam infrared. Kita tak nampak pun. Macam wifi. Kita tak nampak. Tahu-tahu ada line je. Tahu-tahu dia rasa je. Daripada hati ke hati. Dia macam airdrop Ustaz. Tiba-tiba ada je dalam phone Ustaz tu kan. Macam itu. So terima kasih lah. Saya mewakili Malaysia dan juga orang-orang Islam di seluruh negara ni. Terima kasih kepada Ustaz kerana membuatkan kita orang terbuka hati untuk berjuang dan buat macam mana Ustaz buat. Dan Ustaz tak perlu cakap, dan semua orang dah panggil Ustaz hero sekarang ni. Ustaz antara frontliner juga dekat Malaysia ni. Antara orang yang perlu kita doa supaya Ustaz sihat sentiasa. Frontliners. Saya mewakili Malaysia ni kan. Saya doakan Ustaz sihat, terus berjuang, terus melebarkan lagi dakwah Ustaz. Saya juga doa kepada frontliners Malaysia. Bersama-sama juga dengan Ustaz, yang Ustaz bantu, yang mereka tengah bantu orang-orang susah. Terima kasih juga kepada polis, askar, semua benda, pada kerajaan. Negara-negara lain, ada few negara lain saya tengok ada makanan tak cukup, tapi Malaysia ni alhamdulillah. Thank you kepada PM kita juga, thank you kepada Dr. Hisham juga kerana orang kata handle dalam keadaan Malaysia ni sangat-sangat okey, tak ada masalah, tak ada masalah tak cukup makan, beras tak cukup ke apa tak cukup ke. Malaysia ni okey walaupun kita dalam keadaan dugaan macam gini.
Dan saya sekali lagi doakan Ustaz sihat-sihat sentiasa. Amin Ustaz. Amin. Saya punyalah COVID pun yang daripada negara 20 orang 20 orang 70 orang yang daripada kluster daripada luar negara yang bawa balik kan. Terus dia orang pun dah kurang banyak syukur pada Allah kan. Alhamdulillah. 20 orang yang daripada tempatan ni ada 20 orang kan. Jadi maknanya macam kita rasa gembira kan. Kasih sayang kita betul tak Azan kasih sayang doa Azan, pemimpin negara, doktor-doktor, artis, ustaz, orang awam, semua sekali dengan kasih sayang satu ini rahmat Allah cepat turun, doa kita cepat diangkat. Kita amalan mungkin biasa tapi sebab kasih sayang tu amalan yang besar. Kasih sayang saja Amin, kita pandang tinggi dan dah banyak buat juga tapi Zizan sebut begitu pada saya rasa begitu juga pada Zizan. Zizan berjuang yang korban, semua hati-hati doktor, cakap semua guru-guru kita, alim ulama, pemimpin negara. Kita waktu ni tu nak supaya kita bersatu hati kan. Mudah-mudahan kita pun tak sangka jadi macam ni kan. Tiba-tiba Zanak semua terstop, berubah semua macam bukan dunia kita biasa lalui daripada kita kecil. Kita umur sama pula kecil, tak pernah kita rasa macam ni kali pertama. Kita berhenti semua sekali kan. Raya kosong, jadi semurah-murahnya dah penuh minyak tu. Betul. Semua berubah tapi minyak murah pun tak boleh ke mana Zan. Minyak murah pun kita dalam rumah ada. Betul. Separuh dulu. Dulu agaknya RM100 kan RM50 dah penuh, RM70 dah penuh. Tak sedar kan dulu isi minyak murah. Isi minyak risau tengok minyak. Isi minyak buat tak tahu je kan Ustaz kan. Sampai 2-3 kali masukkan balik semula takut dia. Sampai melempar rasa betul korang kan. Jadi begitu Zizan pun sentiasa sihat kan. Allah kabulkan doa Zizan semua sekali, bahagia sampai syurga. Ustaz ramai banyak yang minta doa ni, minta Ustaz doa ni kepada kita semua benda ni supaya sihatkan semua benda. Saya nak minta doa benda Ustaz. Kalau terputus kadang-kadang terputus kan. InsyaAllah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami, maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, siapa yang pernah sayang kami seperti mana kau sayang kami, sayangilah kami semua ya Allah. Seluruh Malaysia, sayangilah kami semua ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah semua yang sakit ya Allah. Bantulah semua lain negara kami ya Allah. Doktor, nurse, semua pemimpin negara ya Allah. Semua orang-orang polis, tentera yang berusaha, berkorban, berjuang semua sekali ya Allah. Yang di sebalik tabir walaupun cleaner siapa sahaja ya Allah. Kau bantulah kami semua ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah rahmat dan kau kepada kami ya Allah. Sembuhkanlah semua yang sakit ya Allah. Kami sedih ya Allah. Bantulah kami semua. Ada orang-orang yang sakit, yang susah, tak ada makan, tak ada tempat tinggal. Bantulah mereka, maafkanlah kami ya Allah. Yang makan kenyang, lena. Ada orang-orang lapar, miskin, kau bantulah mereka ya. Ya Allah, bantulah mereka, maafkanlah kami ya Allah. Kami mengadu sedih dan susah kami pada Engkau. Ya Allah, kami mengadu sedih dan susah kami pada Engkau. Ya Allah, kami mengadu sedih dan susah kami pada Engkau. Ya Allah, bantulah kami semua ya Allah. Berkatilah kami dalam Ramadan ya Allah. Maafkanlah kami semua. Jangan marah, sayang pada kami. Satukan hati kami seluruh rakyat Malaysia dengan kasih sayang dan kebaikan. Ya Allah, semua orang baik-baik ya Allah. Ya Allah, semua orang baik-baik ya Allah. Kami yang lemah, daif, banyak kekurangan. Kami tak baik, kau maafkanlah kami. Semua orang baik-baik ya Allah. Maafkanlah semua orang. Semua orang baik-baik ya Allah. Maafkanlah semua orang. Letak kasih sayang pada kami semua ya Allah. Mak ayah yang kami rindu, sayangi mereka ya Allah. Hadiahkan mak ayah kami surga firdaus. Kami rindu mak kami. Kami rindu ayah kami. Mana pun ayah mak kami sekarang, jaga ya Allah. Kami rindu mak ayah kami. Kalau ada pahala untuk apa yang kami buat, kami hadiahkan buat mak dan ayah kami sekarang. Ya Allah, jagakan mak ayah kami. Kami rindu mak kami. Kalau ada pahala apa yang kami buat, kami masing-masing hadiahkan buat mak dan ayah kami. Ya Allah, ampun dosa keluarga kami, adik-beradik kami, isteri anak-anak kami, keluarga kami semua sekali ya Allah. Kawan-kawan kami bersedih, bahagiakan. Kawan-kawan kami yang lapar, susah, bantu mereka. Kawan-kawan kami yang ada ujian yang berat, mudahkan. Hilang pekerjaan, kau bantu. Ya Allah, yang tak ada gaji, tak ada keperluan hidup, kau mudahkan. Ya Allah, kawan-kawan kami
Yang sakit kau sembuhkan. Ya Allah, kawan-kawan kami belum temu jodoh, beri jodoh yang baik. Yang belum ada anak, beri anak soleh-solehah. Yang ada tipe sakit yang berat kau sembuhkan. Wahai Allah, di kawan-kawan kami kehilangan keluarga, ketemukan, satukan. Ya Allah, beri rahmat kasih sayang kami. Apa yang baik itu kami kau segerakan, jauh yang tak baik kau jauhkan. Apa Nabi Muhammad SAW kami cintai, sayangi, minta, kami minta. Apa Nabi SAW minta jauh, kita jauhkan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Nabi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya sayang Ustaz. Saya sayang juga saya peminat-peminat. Kita Kita terima kasih kepada penonton.